Didik TV KPM. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Kembali bersama dengan saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid sekalian? Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Dan bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu yang bersama dengan kita Cikgu Zul Azhar bin Abdul Kadir. Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik, Aman. Alhamdulillah, nampak kesejukan Cikgu kat situ. Baik Cikgu. Apakah topik yang akan kita bicarakan pada hari ini Cikgu? InsyaAllah, Aiman, kalau kita tengok tadi ada kita berdialog tadi kan, Ya. berkaitan dengan kesejukan. Maksudnya ada kaitan dengan tayamum tu nanti. Cantik Cikgu. Kita akan cerita selepas ini apakah yang boleh menggantikan wuduk kita dengan air. Tapi sebelum tu bersama kita juga pada hari ini Cikgu, Ya. iaitu juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana binti Masyuri. Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, Cikgu buat macam tu kan? Okey, baiklah. Cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, ada juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Boleh kita perkenalkan mereka terlebih dahulu, Cikgu? Baik, terima kasih Aiman. InsyaAllah bersama kita pada hari ini ada 4 orang pelajar, 3 daripada Sekolah Permatang Pauh, SK Permatang Pauh dan 1 daripada SK Sungai Puyu. Baik, saya perkenalkan Aiman. Baik, boleh? silakan Cikgu. Baik, yang pertama ialah Muhammad Akif Helmi bin Ahmad Nasri dari SK Permatang Pauh. Hai Akif. Okey. Yang kedua Ahmad Najmi Haikal bin Ahmad Zurais dari SK Permatang Pauh. Hai Najmi. Okey, yang ketiga ialah Nur Aina Maisarah binti Muhammad Nizam dari SK Permatang Pauh juga. Aina. Okey. Dan yang keempat Nur Fatin Zalika binti Ahmad Faizal dari SK Sungai Puyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Cikgu, saya tengok murid-murid kita pun dah bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Boleh kita mulakan Cikgu? InsyaAllah. Alright, persilakan. Baik Aiman. Seperti mana yang kita sedia maklum, tajuk kita hari ini ialah tayamum yang kita akan belajar. Dan sebelum tu Aiman, kita lihat dulu standard kandungan yang perlu kita tahu. Yang pertama, 4.1 merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul dan beradab. Okey, dalam tayamum ini juga standard pembelajarannya menerangkan pengertian tayamum, menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang ketiga, 4.13 menjelaskan hukum dan sunat tayamum. Yang keempat, 4.14 menghuraikan syarat-syarat tayamum. Yang kelima, mengklasifikasikan cara-cara tayamum. Dan yang keenam, memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir, 4.17 merumuskan kepentingan tayamum. Okey, Aiman, daripada standard kandungan dan standard pembelajaran ni dapat saya buat objektif di akhir pembelajaran. Yang pertama murid-murid menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, murid akan insya-Allah menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan betul. Dan yang ketiga, menjelaskan hukum tayamum dengan betul. Yang keempat, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan betul. Insya-Allah kita akan buat nanti. Yang seterusnya, menghuraikan syarat-syarat sah atau syarat-syarat tayamum dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum dengan betul. Yang ketiga, 2 yang terakhir, simulasi cara bertayamum. Yang ni perkara yang saya seronok ni Aiman, insya-Allah dengan betul. Dan yang terakhir, menghuraikan kepentingan tayamum itu sendiri dalam kehidupan seharian dengan betul, insya-Allah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, teruskan Ustaz. Baik, sebelum tu Aiman, sebelum kita meneruskan pembelajaran, baik murid-murid, marilah sama-sama kita tadahkan tangan, mengaminkan doa yang insya-Allah yang akan saya minta anak murid kita Ahmad Najmi memimpin bacaan doa. Dipersilakan Najmi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Najmi kita tadi. Baik. Sebelum tu Aiman, kita dah doakan tadi mudah-mudahan apa pembelajaran kita berkat pada hari ini. Baik Aiman. Pengertian tayamum. Apa maksud tayamum? Tayamum ialah menyapu debu
debu tanah yang suci ke muka kita dan serta tangan sehingga ke siku, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey. Okey, mana? Baik, dalil ni. Kenapa kita perlu bertayamum? Ada dijelaskan dalam Quran. Aiman, bantu saya baca. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Baik, yang bermaksud sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang debu yang bersih. Baik Aiman, terima kasih Aiman. Daripada dalil tadi nak menceritakan bahawasanya tayamum hukumnya wajib. Tayamum hukumnya wajib kalau ada perkara-perkara tertentu nanti. Nanti kita akan bincang. Baik Aiman, sekarang kita nak masuk. Kenapa perlu kepada tayamum ni? Harus tayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air setelah kita berusaha mencarinya. Kawasan kita ni tak ada air. So, maksud dekat sini kita kena bertayamum menggantikan wuduk. Kedua ialah ada air tetapi hanya mencukupi dengan untuk diri dan ternakan kita. Yang ketiga, jarak tempat air terlalu jauh. Aiman, saya dekat sini nak pergi cari air tu Aiman 4 jam. Tak perlu mencari air. Dengan tayamum kita ganti. Kemudian terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau musuh berdekatan dengan tempat air. Contoh sini sana Aiman, cuba tengok. Ni? Ada sumber air Aiman. Katalah air mata air. Di sana tu ada peperangan. Alamak. Tak perlulah kita mencari air dekat situ. Ataupun ada haiwan buas. Tak perlulah kita cari air kat situ. Okey, dan yang terakhir, yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Macam pagi tadi kita berada di overseas, sejuk sangat sehingga menggigil, beku tangan kita. Maksudnya tak perlulah bertayamum, tak perlulah mengambil wuduk dengan air. Baik Ustaz. Jadi kita nak belajar dengan Ustaz macam mana nak bertayamum, tapi kita berehat seketika Ustaz. Boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.